Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel Cikgu Sejarah Tingkatan 2. Hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita untuk subtopik terakhir lah. Kita kata subtopik terakhir dalam bab 7 ini mengenai Kesultanan Melayu, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Hari ini kita akan belajar mengenai warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks dan modul kamu. Okey, sebelum tu sama-samalah kita berdoa agar kita sentiasa berada dalam keadaan baik dan kita doa supaya COVID ni cepat pergi jauh daripada negara kita. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Di hadapan kamu ni, apa gambar apa ni? Ni adalah gambar adat istiadat Melayu, adat perkahwinan. Gambar ni menunjukkan apa? Gambar ni menunjukkan orang sedang bersanding. Kenapa cikgu tunjuk gambar orang bersanding ni? Okey, sebab ini adalah salah satu adat istiadat ataupun kita katakan aturan dan perbuatan yang lazim dilakukan sejak sekian lama. Orang bersanding ni sampai sekarang pun ada. Okey, kita teruskan lagi. Baik, untuk warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni, dia ada beberapa poin yang kamu kena tahu. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Yang kedua, agama Islam sebagai agama pemerintahan. Yang ketiga, perundangan. Yang keempat, adat istiadat. Yang kelima, persuratan. Dan juga yang keenam, ekonomi. Okay, kita teruskan lagi. Okey, baik, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 124. Ni sama dengan buku teks kamu. Cikgu ambil sebiji dalam buku teks kamu. Kamu boleh tengok. Okey, aspek utama warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ialah sultan sebagai tonggak utama kerajaan. Maknanya sultan ni orang nombor satu lah. Dan pengganti dia mestilah, dan penggantian pemerintahan berasaskan adat Temenggung. Ingat lagi tak adat Temenggung ni? Adat Temenggung ni kita belajar masa Kesultanan Melayu Melaka, kalau kamu ingat. Dia berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan tahta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. Dia juga berkaitan dengan sistem penggantian sultan, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Adat Temenggung ni juga dia mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kuasa tertinggi terletak di tangan sultan atau raja. Membolehkan sistem pewarisan tahta berlaku secara lebih teratur. Tetapi berbeza di negeri Perak. Di Perak, putera sultan juga akan mewarisi tahta, tetapi melalui sistem penggiliran. Maknanya dia ikut giliran. Dia ada Dewan Negara. Dewan Negara dia ni yang bertanggungjawab memilih dan melantik sultan dia. Okey, asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar 4 lipatan. Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak, Kesultanan Terengganu, Kesultanan Selangor, dia mewarisi aspek pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni, iaitu sistem pembesar 4 lipatan. Okey, kita tengok yang pertama. Kesultanan Pahang dia mengamalkan sistem pewarisan tahta. Inilah tadilah adat Temenggung. Waris ganti dia digelar sebagai Tengku Mahkota. Ni kamu kena tahu. Kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, yang lain-lain ni kamu boleh baca. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara, orang kaya Pahlawan, orang kaya Indra Perbaja Jelai. Dia berbeza mengikut negeri.
Okey, kita tengok pula yang seterusnya, Kesultanan Perak. Kan tadi cikgu dah cakap, yang berbeza satu je Perak. Dia mengamalkan sistem penggiliran. Yang bertanggungjawab memilih dan melantik sultan dia adalah Dewan Negara dia. Sistem penggiliran dia seperti dalam gambar ni. Ni ada dalam buku teks kamu kalau tak jelas gambar cikgu ni. 1, 2, 4. Sistem pemerintahan ni pun sama, berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32. Kalau Pahang tadi orang kaya, Indra Syahbandar, Indra Segara, Pahlawan Indra Perbajelai. Kalau dia lain pula, Bendahara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggu Paduka Raja, orang kaya Menteri Paduka Tuan. Dia lain. Ni kamu wajib kena tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Kita teruskan lagi. Kesultanan Terengganu pun sama, mengamalkan sistem pewarisan tahta. Siapa yang mewarisi tahta selepas pada sultan mangkat dan sebagainya? Yang mewarisi itu akan digelar sebagai yang di-Pertuan Muda. Bagaimana pula dengan pelantikan dia? Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik dia punya sultan. Jumah ini turut dikenali sebagai ahli al-hal wa al-akad, yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Ini kamu wajib kena tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, Kesultanan Selangor pun sama, mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris dia digelar apa? Digelar Raja Muda. Pelantikan dia bagaimana? Pelantikan dia atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Ini kamu wajib kena tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Yang lain-lain ni kamu boleh baca. Ni keris ni pun kamu kena tahu. Keris tu, itu pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Ni kalau keris Panjang Diraja ni keris apa? Kalau keris Taminsari ni keris negeri mana? Keris Panjang Diraja ni negeri mana? Keris Panjang Beruk ni negeri mana? Okey, kita masuk poin kedua, agama Islam dalam pemerintahan. Okey. Keutamaan agama Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor dapat dilihat jelas melalui perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, sultan ni dia sebagai ketua agama. Kedudukan ni jelas memperlihatkan bahawa kedudukan dia ni diperlihatkan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Institusi agama berperanan penting di setiap negeri dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Contoh dia apa? Mufti, Kadi, Mahkamah Syariah dan Jabatan Agama Islam. Institusi kesultanan mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Tokoh-tokoh berperanan dalam pentadbiran istana dan negeri. Misalnya kat Selangor, dia pakai mufti. Mufti dia merupakan anggota Dewan Diraja. Sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Misalnya ada tauliah penceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangani oleh sultan. Okey, ini menunjukkan tradisi keagamaan ini diwarisi oleh negeri-negeri Melayu. Agama Islam sebagai agama utama di setiap negeri yang ada raja. Agama Islam ni juga termasuk dalam Perlembagaan Malaysia dan Agama Persekutuan. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Baik, kita teruskan lagi. Perundangan. Apa tujuan undang-undang ni? Tujuan undang-undang ni digubal untuk kawal kehidupan bermasyarakat. Macam mana kalau tak ada undang-undang? Orang boleh buat jahat suka. Orang boleh buat apa saja secara suka. Orang dah tak fikir dah. Bila ada undang-undang, orang akan jadi lebih takut. Okey. Perundangan yang terawal. Perundangan yang terawal adalah hukum kanun Melaka.
Dia ni menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain. Contoh kita ambil dua lah paling senang. Yang pertama ini, Hukum Kanun Pahang. Yang kedua adalah Undang-Undang 99 Perak. Warisan hukum kanun Melaka ni, dia terbukti dalam fasal-fasal berhubung dengan peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan juga hukum jual beli. Ini selalu ditanya dalam soalan. Okey, apabila berkembang politik dan sosioekonomi, maka berlaku perubahan dalam aspek perundangan ni. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu, Selangor, dia gubal pula undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi sesuaikan perubahan tersebut. Undang-undang yang dihasilkan tersebut, dia melengkapi sistem pemerintahan dan kesultanan sesebuah negeri. Sebab itulah warga negara kita ni sebagai warga negara kena patuh pada undang-undang dan juga peraturan yang terdapat dalam negara ini. Okey, ini secara contoh lah tadi. Apa tujuan undang-undang ni gubal? Tujuan dia untuk kawal kehidupan masyarakat. Apa perundangan yang pertama sekali yang ada, yang jadi asas kepada undang-undang bertulis dan negeri lain, iaitu Hukum Kanun Melaka. Bagaimana dia terbukti? Dia terbukti dalam warisan ni, terbukti dalam fasa berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan juga jual beli. Apa dua contoh undang-undang bertulis negeri lain? Contoh Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Okey, bila politik dah berkembang, sosioekonomi dah berkembang, apa yang berlaku? Berlaku pengubalan dalam aspek perundangan ikut negeri masing-masing dan undang-undang tubuh ikut kesesuaian negeri masing-masing. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham setakat ini. Boleh faham ya? Okey, kita teruskan lagi. Okey, adat istiadat. Apa dia adat istiadat ni? Adat istiadat ni, dia adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak sekian lama. Maknanya daripada dulu sampai sekarang ada orang amalkan. Dia melibatkan upacara tertentu. Apa yang kita ni dengan adat istiadat ni? Adat istiadat ni dia macam menunjukkan identiti keunikan warisan Kesultanan Melayu. Okey, adat istiadat ni dia termasuklah adat keputeraan, adat perkahwinan, adat pertabalan, adat pengurniaan, adat pemakaman. Itu contoh. Untuk ini kita tengok tiga. Yang pertama, adat keputeraan. Adat keputeraan ni apa dia? Adat keputeraan ni dia orang kata lepas lahirnya bayi lah. Okey, kalau ikut adat istiadat warisan Kesultanan Melayu ni, dia ada beberapa benda buat lepas kelahiran bayi tu. Yang pertamanya, contohnya dia ada upacara melenggam perut. Dia dilakukan ketika kandungan tu berusia 7 bulan, untuk betulkan kedudukan bayi. Maknanya sebelum bayi tu lahir ada satu upacara dia panggil melenggam perut. Masa tu usia bayi tu 7 bulan. Tujuannya untuk betulkan kedudukan bayi dalam perut tu bagi memudahkan untuk lahir. Okey, lahir je bayi tu, kalau lelaki dia diperdengarkan azan. Lepas tu dia ada bercukur. Apabila putera ataupun puteri berusia 7 tahun. Lepas tu dia ada berendoi. Berendoi ni maksud dia letak bayi dalam buai dan diperdengarkan alunan marhaban. Tu contoh contoh gambar buaian bayi. Kamu boleh tengok pada buku teks kamu, muka surat 129. Tu gambar buai. Buai dulu dia klasik sikit, bukan macam buai sekarang. Ada motor dekat sini, dia boleh gerak secara automatik. Okey, yang kedua, adat perkahwinan. Ini tadi cikgu ada tunjuk tadi gambar dia tadi. Ingat tak tadi yang cikgu tunjuk tadi? Okey. Adat perkahwinan dia meliputi mula-mula sekali dia kita merisik. Lepas tu dah merisik meminang, lepas meminang bertunang.
Lepas bertunang, berina besar malam sebelum majlis perkahwinan. Okey. Itu bila nak kahwin tu. Lepas tu pada masa sama ada majlis khatam Al-Quran. Lepas tu bernikah. Lepas tu persandingan dan tepung tawar. Lepas tu makan beradab. Makan yang mengadap orang ramai-ramai tu kan. Lepas tu bersiram di atas panca persada. Ini adalah contoh adat istiadat yang lazim dilakukan sejak daripada dulu sampai sekarang. Ni contoh gambar adat istiadat persandingan diraja. Ni nampak semua baju dia, kursi dia semualah warna kuning. Okey, yang terakhir istiadat pemakaman. Ini kita kalau ikut buku teks ni dia lebih kepada cerita tentang raja lah. Maksudnya tentang diraja lah. Okey, tempoh berkabung bergantung pada pihak istana memberi ada pihak istana akan berikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Apatah ada usungan dibawa jenazah ke tempat pemakaman dikenali sebagai seraja diraja. Okey, setelah dimakamkan jenazah tu, naubat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Okey, ni ada satu info menarik kamu boleh baca dekat sini tempoh perkabungan bergantung pada setiap negeri dia berbeza. Kemangkatan raja-raja tertentu. Contoh tempoh perkabungan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Selangor semasa kemangkatan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada tahun 2001 adalah selama 40 hari. Kerajaan negeri Perak pula lain mengumumkan tempoh perkabungan semasa kemangkatan Sultan Azlan Muhyiddin Shah pada tahun 2014 selama 100 hari. Okey, jadi cikgu harap setakat tu kamu boleh faham lagi. Kita teruskan lagi. Okey, persuratan. Persuratan ni, tradisi persuratan ni dia tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Antara persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah karya yang berkaitan dengan sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Ni kamu boleh tengok dekat buku teks kamu pada muka surat 130. Buka muka surat 130. Kalau tak jelas dengan gambar cikgu ni, ni ada beberapa nama-nama hikayat, nama-nama karya. Ada hikayat, ada syair, ada apa lagi ni, kitab. Jadi kamu kena tahu ni nama-nama ni kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, perkembangan tradisi persuratan ini memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu dan penggunaan tulisan Jawi. Masa ni orang tak tulis lagi pakai A B C D E ni, dia tak pakai lagi. Masa ni orang pakai tulisan Jawi. Okey, seterusnya. Okey, dari segi sektor ekonomi, kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melayu ni dia diteruskan lagi oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor, sampailah membawa kemakmuran kepada kesultanan masing-masing. Aktiviti yang dijalankan macam biasalah, aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan ni selalu dijalankan di pelabuhan. Itu kamu wajib kena tahu. Kadang-kadang ditanya dalam soalan, siapa yang menguruskan pelabuhan? Yang menguruskan pelabuhan ni adalah Syah Bandar dan juga dia punya pegawai pelabuhan. Okey, itu kamu boleh baca dekat buku teks kamu. Aktiviti perdagangan, kalau Kesultanan Perak dan Selangor, dia apa kelebihan dia? Dia memiliki kedudukan pelabuhan yang strategik di Selat Melaka. Okey, kalau hasil dagang utama dia apa dia? Pada masa tu. Contohnya macam biji timah. Okey. Kalau Kuala Terengganu ni apa? Kalau Kuala Terengganu ni dia merupakan pelabuhan entrepot pada abad ke-18. Apa dia barang yang didagangkan? Contohnya emas, biji timah,
kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Tu kamu kena wajib tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya kita tengok yang bawah dulu. Ekonomi sara diri. Apa dia ekonomi sara diri ni? Okey, ekonomi sara diri ni contoh dia macam kegiatan pertanian, peternakan, pelombongan, kutip hasil hutan, aktiviti perikanan. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk tampung kehidupan harian. Kalau ada banyak macam mana? Ada banyak dijual atau didagangkan. Itu kamu boleh baca pada muka surat 131. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kita tengok yang seterusnya, mata wang. Okey, mata wang ni diperkenalkan. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk mempermudahkan lagi urusan perdagangan dan juga jual beli. Okey, mata wang ni senang cerita, kalau bahasa sekarang kita panggil duit lah. Tapi masa tu tak ada lah lagi duit kertas. Masa tu dia duit macam duit shilling. Okey, kalau dia perak, dia terkenal dengan wang bongkah. Wang bongkah timah yang dinamakan bido sejak abad ke-17. Okey, kalau di Pahang pula, dia terkenal dengan mata wang pitis dia panggil. Dia dibuat daripada timah. Digunakan di Pahang masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Masa abad ke-19, wang tampang digunakan. Mana abad ke-19 digantikan wang pitis tu dengan wang tampang. Okey, kalau Terengganu pula, dia memperkenalkan mata wang yang berupa kupang emas. Selain daripada itu juga, ada juga dia pakai mata wang pitis. Kalau di Selangor, ditemukan wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Di Selangor ni dia dah moden sikit lah. Jadi itulah Kesultanan Melayu Melaka ni mewarisi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor pula memelihara warisan tersebut dan memperkayakan sehingga membentuk identiti negara yang menjadi kebanggaan rakyat pada hari ini. Saya nak tanya kamu bangga tak jadi rakyat Malaysia? Kamu kena bangga betapa susahnya untuk melalui masa-masa peradaban hingga kita meniti kemajuan pada hari ini. Okey, ini kita imbas kembalilah. Kita tengok apa yang kita dah belajar. Okey, untuk bab ini Kesultanan pengasasan Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor, kita dah belajar tentang pengasasan dia. Okey, yang untuk hari ini kita dah belajar mengenai warisan dia. Dari aspek pemerintahan, agama Islam dalam pemerintahan, perundangan, adat istiadat, persuratan dan juga ekonomi. Okey, semoga apa yang cikgu ajar ni kamu dapat faham dan kamu dapat terima dengan baik. Okey, sila lengkapkan pautan Google Form yang telah cikgu sediakan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video yang kamu dah tonton ini. Gunakan juga buku teks kamu untuk menjawab soalan tersebut. Penglibatan kamu akan cikgu rekodkan berdasarkan Google Form tersebut. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain kelas. Semoga maju jaya. Terima kasih. Bye-bye.